أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum ni kita dah bincangkan takrif kias, kemudian pembahagian kias kepada ikhtirani dan juga istisnai. Kemudian kita dah bincangkan tentang kias ikhtirani, dia punya istilah yang berkaitan dengan kias ikhtirani, iaitu had awsat, had asghar, had akbar, kemudian muqaddimah sughra, kubra. Dan juga kita bincangkan istilah syakal. Kemudian kita bincangkan pembahagian kias ikhtirani kepada 4 syakal, iaitu pembahagian berdasarkan kepada surah, kias ikhtirani berdasarkan surah tu dia bahagi kepada 4. Berdasarkan madah nanti akan bahagi kepada 5. As-sina'atu al-khams. Kemudian selepas tu kita dah bincangkan, musannif bincangkan wasyaklu as-sani minha yartaddu ilal awwali bi aksi al-kubra. Jadi jumlah ni kita dah bincangkan, iaitu musannif bincangkan bahwasanya syakal sani, salis dan juga roba' tu mesti dikembalikan kepada syakal satu. Dan kita dah huraikan minggu lepas kenapa kena kembalikan. Dan kita huraikan juga bahwasanya fikiran manusia ni yang fitrah adalah fikiran yang menurut syakal satu. 2, 3, 4 tu bukan fitrah ataupun sangat jauh daripada fitrah. Dan kita sebut juga bahwasanya penyusunan syakal tu 1, 2, 3, 4 berdasarkan kepada jauh dekat dengan fitrah. Maksudnya syakal 1 paling dekat dan syakal 4 paling jauh. Jadi kalau manusia bercakap dengan syakal 1, maka orang akan faham dengan cepat tanpa perlukan kepada tanya ataupun istidlal ataupun pusing ayat untuk yakin ataupun untuk menerima percakapan tersebut. Berbanding dengan syakal 2, 3, 4, kalau seorang tu bercakap guna syakal 2, 3, 4 dalam dia punya istidlal, nak mendalilkan sesuatu, maka pendalilan dia tu tak jelas, sebab dia tak ikut bentuk ataupun susunan berfikir secara fitrah. Kemudian musannif juga sebut wal kamilu al bayyinu al intaji huwa al awwalu wa syaklu ar rabi'u ba'idun an tab'i jiddan. Wallazi lahu tab'un mustaqimun wa aqlun salimun la yahtaju ila raddi as-sani ila al-awwali. So dalam perenggan ni nak bagi tahu bahawasanya syakal 1 tu syakal yang kamil, yang sempurna, yang bermaksud dia punya natijah tu bayyin ataupun jelas ataupun tak berhajatkan kepada dalil ataupun badihi. Kita dah bincang minggu lepas. Kemudian musannif sebut syakal roba', syakal yang sangat jauh, syakal yang jauh daripada tabiat. Tabai itu dengan maksud daripada fikiran manusia, apa nature ataupun fitrah manusia berfikir. Kemudian musannif sebut wallazi lahu tab'un mustaqimun, seseorang yang ada tab'un mustaqimun wa aqlun salimun. Tab'un itu fitrah yang mustaqim,
yang sejahtera dan juga akal yang sejahtera tidak berhajatkan kepada mengembalikan sani kepada awal. Ayat ni isyarat bahawasanya syakal yang kedua tu ramai orang yang boleh faham tanpa berhajatkan kepada pusing ayat ataupun kembalikan kepada syakal satu. Sebab syakal dua tu dah dekat dengan fitrah. Syakal satu paling dekat. Syakal dua tu dah dekat dah. Dia kurang sikit tapi dia masih lagi dekat dengan fitrah. Jadi kebanyakan orang ataupun sesiapa yang selalu praktik mantik kan syakal 1, 2, 3, 4 dan selalu mumarasah amalkan mantik syakal 1, 2, 3, 4 ni, maka dia tidak berhajatkan kepada kembalikan ataupun irtidad yang kita sebut sebelum ni. Syakal sani itu bukan syakal yang pertama. Dia boleh faham alatul. Kan? Dia cakap, orang-orang cakap, ada seorang cakap dengan syakal kedua, dia boleh faham alatul ataupun secara cepat tanpa perlu kalih supaya kembali kepada syakal satu. Nak bagi tahu isyarat syakal dua tu dah dekat dengan tabiat macam syakal satu. Jadi hari ni insya-Allah kita akan sambung kata musannif wa innama yuntiju. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa innama yuntiju as-sani 'inda ikhtilafi muqaddimataihi bil ijabi wa salbi. Kemudian kata lagi wa syaklu al-awwalu huwa allazi ju'ila ma'yara al-ulumi fanuriduhu hahuna liyuj'ala dusturan yustantaju minhu al-matalibu kulluha wa syartu intajihi ijabu as-sughra wa kulliyatu al-kubra wa durubuhu al-muntijatu arba'atun. Musannif sekarang nak huraikan lagi tentang syakal qiyas ikhtirani. Kita masih bincangkan qiyas ikhtirani, belum masuk qiyas istisna'i. Jadi dekat qiyas ikhtirani ni musannif panjang. Musannif panjangkan sebelum masuk qiyas istisna'i. Dia sekarang masih lagi dalam qiyas ikhtirani. Sebelum ni kan kita cerita tentang syakal 1 dan syakal 4, kemudian syakal yang 2 yang dekat dan jauh dengan tabiat tu. Sekarang musannif sebut wa innama yuntiju as-sani. Ayat ni nak sebut tentang syakal 2 ni. Nak sebut tentang syakal 2. Kenapa musannif sebut atau kenapa musannif khususkan bincang syakal 2? Kan wa innama yuntiju as-sani. Ayat ni nak menjelaskan bahawasanya syarat syakal 2 itu adalah tu selepas tu inda ikhtilafi muqaddimataihi bil ijabi wa salbi. Ayat ni munasabah kepada ayat sebelum tu. Kan wallazi lahu tab'un mustaqimun wa aqlun salimun la yahtaju ila radi as-sani ila al-awwali. Jadi ayat wallazi lahu tab'un mustaqimun, ayat tu nak cerita tentang syakal 2. Bahawasanya syakal 2 tu tak berhajatkan kepada kembali ataupun kita kalih pusing jadi syakal 1 irtidad yang kita sebut minggu lepas. Bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sejahtera ataupun yang selalu mahirkan diri dengan mantik. Ia selepas tu musannif sebut wa innama yuntiju as-sani. Kan? Jadi ayat yang wa innama yuntiju ada kaitan dengan ayat sebelum. Sebab ayat sebelum sebut syakal sani. Sekarang syakal sani lah. Dia nak sebut syarat syakal sani ayat sekarang ni. Tapi dia sebut satu syarat. Sedangkan syakal sani ada 2 syarat. Syakal sani ada 2 syarat. Syarat dipanggil syurutu al-intaji. Syarat keluarkan natijah. Syarat satu syakal tu mengeluarkan qaulun akhar. Kalau tak cukup syarat, dia tak akan melahirkan qaulun akhar dan dia tak jadi qiyas mantiki. Sebab qiyas mantiki kan dia punya syarat, dia punya takrif kan qaulun
muallafun min aqwalin mata sulimat laziman anha li zatiha qaulun akhar. Jadi qaul akhar tu natijah, maksudnya dalam takrif qiyas tu ada qaulun akhar, maksudnya yang ada natijah. Jadi qiyas yang tak ada natijah ataupun dia tak cukup syarat keluar natijah, jadi tak keluar natijah lah. Jadi qiyas tu dia bukan qiyas benar. Dia bukan qiyas. Jadi untuk jadi qiyas mantiqi ada syarat. Dipanggil syurutu al-intaji, syarat-syarat lahir natijah. Setiap syakal ada syarat. Syakal 1 ada syarat, syakal 2 ada syarat, 3 ada syarat, 4 ada syarat. Syarat syakal 2 ni ada 2. Sini sebut 1. Saya disebut syakal 1 dia punya syarat kan. Yang kata musannif wa syartu intajihi ijabu as-sughra wa kulliyatu al-kubra, selepas. Jadi disebabkan sebelum tu musannif sebut bahawasanya syakal 2 bagi seseorang yang ada tabu'un mustaqimun dan aqlun salimun tak berhajatkan kepada dalil ataupun kembalikan kepada syakal 1. Atau munasabah tu sekarang musannif nak sebut syakal 2 tu dia punya syarat keluar natijah apa? Syekh Husam sebut sepatutnya ayat ni tak ada kat sini, ataupun sepatutnya musannif jangan sebut kat sini. Kan ayat wa innama yuntiju as-sani 'inda ikhtilafi muqaddimataihi bil ijabi was salbi, sepatutnya tak sebut dalam matan. Sebab apa tak sebut? Sebab musannif dalam matan ni syakal 1 musannif sebut 2 syarat. 2 syarat intaj. Jadi lengkaplah 2 syarat untuk syakal 1. Syakal 2 musannif sebut 1 syarat. Sepatutnya ada 1 lagi. Syakal 3 musannif tak sebut sebarang syarat. Ada 2 syarat musannif tak sebut. Syakal 4 pun musannif tak sebut sebarang syarat. Jadi yang musannif sebut syarat syakal 1 sahaja secara penuh, 1 2 syarat. Syakal 2 musannif sebut 1 syarat. Sepatutnya tak sebut syakal 2 dia punya syarat. Sebabnya musannif tak sebut syakal 3 dia punya syarat, syakal 4 dia punya syarat. Musannif sebut musannif sebut syakal 1 dia punya syarat kan. Musannif sebut syakal 1 dia punya syarat tu, yang tu memang patut sebut. Syakal 1 patut sebut, syakal 2 tak patut sebut. Syakal 2 tak patut sebut sebab syakal 3 dan 4 tak sebut. Syakal 1 sebut dan memang patut sebut sebab syakal 1 tu dia syakal yang utama ataupun syakal yang jadi rujukan. Sebab tu khusus sebut syakal 1 dia punya syarat. Jadi sepatutnya sebut syarat untuk syakal 1 sahaja, syakal 2 jangan sebut syarat sebab syakal 3 dan 4 tak sebut. Yang tu yang Syekh Husam beritahu. Tetapi ada syurah Isaruji yang sebut munasabah ataupun sebut atau membela musannif kenapa musannif sebut juga 1 syarat bagi syakal 2. Dan kalau nak sebut, sepatutnya sebut 2 syarat bagi penuh kan. Tapi musannif sebut 1 syarat. Sepatutnya sebut 2 lah, sebab kalau nak sebut sangat. Tapi tak sebut 1 syarat. Jadi Syekh Husam kata sepatutnya al-asan alla yazkura hadza asyar. Syarat ini tak boleh sebut. Tapi salah seorang syarah dalam syarah Isaruji, Syekh Al-Hifni kot, kalau tak silap, sebut bahawa syarat ni munasabah musannif sebut sebab ada kaitan dengan ayat sebelum yang kata la yahtaju ila raddi as-sani ila al-awwali tadi ni kan. Ayat tu ataupun bahawasanya syakal 2 tak berhajatkan kepada syakal 1, kembali kepada syakal 1. Yang tu adalah samarah bagi syarat yang disebut selepas kan. Bahawasanya syakal 2 tak berhajatkan untuk kembali kepada syakal 1 adalah samarah ataupun hasil ataupun disebabkan adanya syarat, iaitu ikhtilafi muqaddimataihi bil ijabi was salbi. Yang tu satu-satunya alasan yang kita jumpa dalam kitab mantiq dalam Imam Al-Hifni punya tulisan. Tak jual. Tak ada kan. Martabah tak jual.
Maktabah kat belakang Azhar tak ada jual. Sebab naskah tu lama dan tak tobak. PDF ada lah. PDF ada, boleh baca kat PDF. Syarah Al-Hifni ala Isauji. Tapi tobak yang Indon tu ada. Tobak DKI Darul Kutub Islam yang Indon tu ada Syarah Al-Hifni. Ifni ala Zakaria Ansari, tak silap. Itu Zakaria Ansari ala Isauji. Dia hasyiah lah, hasyiah Ifni. Jadi kita baca ayat ni, iaitu syarat bagi intaj syakal 2. Wa innama yuntiju as-sani, tu satu jumlah fi'liyah lah kan. Yuntiju tu fi'il mudhari' lah, marfu'un. Kemudian as-sani dia punya fa'ilun. Inda ikhtilafi tu zaraf. Ikhtilafi jadi mudhafun ilaih. Bila zaraf berhajatkan kepada muta'allaq, yuntiju tu muta'allaq dia. Muqaddimataihi tu pun mudhafun ilaihi tu mudhafun ilaih. Bil ijabi wa salbi jar majrur, muta'allaq dia ikhtilaf. Dan adapun menatijahkan oleh as-sani ai asyaklu as-sani, dan adapun menatijahkan oleh syakal sani, menatijahkan tu ketika ikhtilafi, ketika berbezanya dua muqaddimah. Hi tu bagi syakal sani, hi tu kembali kepada as-sani. Bil ijabi wa salbi, berbeza tu pada ijab dan juga salab. Berbeza tadi pada ijab dan salab dengan maksud syakal sani untuk dia menatijahkan natijah mesti satu mujabah, satu salibah. Kan, kubra mujabah, sugra salibah, ataupun sugra terbalik dia lah, balik. Sugra mujabah, kubra salibah. Kubra mujabah, sugra salibah. Tak kira lah mana satu pun. Musannif sebut satu syarat. Ada satu lagi syarat. Tengok dalam kitab-kitab mantik, dalam Syekh Muhammad Syakir pun ada sebut. Kita tak mau bincang secara detail. Kita nak bincangkan syakal satu sahaja. Macam dalam Isauji ni, dia lebih kepada syakal satu. Sebab syakal satu tu dustur ataupun satu marja' rujukan bagi syakal-syakal yang lain. Musannif tak bincang dalam kitab Isauji secara detail syakal 2, 3 dan 4. Syakal satu dia bincang. Jadi selepas tu, dalam Muhammad Syakir ni bincang detail. Syarat bagi syakal 2, dia sebut yang satu lagi yang musannif tak sebut. Kemudian dia bincangkan juga durub muntijah bagi syakal 2. Tengok, boleh baca sendiri. Kemudian kata musannif lagi, qala wa syaklu al-awwalu huwa allazi ju'ila mi'yara al-ulumi. Ayat barulah, surah tu istinaf. Adapun syakal yang pertama, kan, bermula syakal yang pertama, huwa allazi, tu mubtada khabar lah kan. Huwa tu jadi apa? Dhamiru faslin ataupun jadi khabar. Adalah syakal yang dijadikan sebagai mi'yara al-ulumi. Mi'yar tu alat timbang. Mi'yar tu alat timbang, alat penilai. Al-ulumi kat sini dengan maksud al-ma'lum ataupun al-ma'lumi at-tasdiqi. Jadi mi'yar penimbang bagi maklum tasdiqi. Maklum tasdiqi itu qadiyah. Kan, jadi ulum ni kat sini maksud maklum tasdiqi dengan maksud qadiyah. Sebab maklum tasdiki kan qadiyah. Maklum tasdiki kan kita sebut sebelum ni, ilmu ada dua, tasawuf dan tasdik. Tasdik tu yang ada hukum. Jadi maklum tasdiki ni makna yang dibangsakan kepada tasdik, berbangsa kepada hukum. Jadi maklum tasdiki tu inilah qadiyah. Jadi
al-ulum dengan maksud al-qadaya. Jadi syakal satu tu dijadikan sebagai alat timbang ataupun alat penilai akan qadiyah. Penilai itu penilai dari sudut apa? Penilai dari sudut apa? Qadiyah tu adakah sadiqah ataupun kazibah? Adakah yaqiniyah ataupun adakah zanniyah? Itu maksud nilai. Nak nilai. Jadi syakal satu dia jadi penilai bagi qadiyah atau bertentukan qadiyah itu benar ataupun salah. Sebab kita datangkan qiyas syakal satu untuk hukum ataupun untuk benarkan ataupun untuk kata dengan yakin satu qadiyah itu benar ataupun tidak benar, ataupun untuk katakan satu qadiyah itu yakin ataupun zon. Syakal satu dia punya marja'. Syakal 2, 3, 4 bukan marja' ataupun bukan mi'yar. Sebab syakal 2, 3, 4 last sekali dia kembali kepada syakal 1. Jadi yang mi'yar sebenar tu adalah syakal 1. Walaupun kita gunakan juga syakal 2, 3, 4 dalam kias untuk dapatkan maklum tasdiqi. Sebelum tu majhul, jadi maklum kita guna kias kan. Kias ada 4 syakal. Tapi mi'yar sebenar tu adalah syakal 1. Sebab 2, 3, 4 last sekali kembali irtidat kepada syakal 1. Jadi disebut kat sini wasyaklu al-awwalu huwa allazi ju'ila mi'yara al-ulumi. Kata lagi fanuriduhu ha huna. Fanuriduhu tu ai fanazkuruhu. Nazkur sebut. Maka kami sebutkan. Maksudnya gunakan perkataan nuriduhu kami kan, nahnu. Sebab dengan maksud musannif sekali dengan manatiqah yang lain. Jadi kamilah ramai. Maka kami nyatakan di sini, sebut di sini fanazkuruhu huna ha huna. Kami sebutkan akan dia, hu tu syakal awal tu. Kami sebutkan akan syakal awal ha huna di sini. Ha tambih. Di sini macam haza tu. Liyuj'ala. Untuk, sebutkan tu untuk. So lam tu lam lamukai. Liyuj'ala, bila masuk lamukai yuj'ala tu jadi yuj'ala lah masuk. Lamukai tu min an-nawasibi. Biwasitati ke tak? Dia menasabkan fi'il mudhari' dengan wasitah ke tak? Dengan wasitah apa? An. Menurut pendapat Basriyun. Jadi soalan tadi boleh jawab dua-dua sekali. Pendapat Kufiyun kata tak, bukan wasitah kan. Liyuj'ala dusturan, supaya dijadikan ataupun untuk dijadikan ataupun dengan tujuan untuk dijadikan akan dia sebagai dustur. Liyuj'ala ada dhamir kat situ balik kepada syakal awal tu. Jadi maf'ulun bih yang pertama, maf'ul awal, dusturan tu maf'ul sani, supaya dijadikan akan syakal awal tu sebagai dustur. Dustur tu ai qanun. Dusturan ai qanunan. Satu undang-undang, satu kaedah, satu rujukan. Yustantaju minhu al-matalibu. Yustantaju tu sifat bagi dustur. Sifat bagi dustur, naat bagi dustur. Jadi dustur yang, satu undang-undang yang, satu kaedah, satu rujukan yang. Yustantaju, dinatijahkan ataupun dikeluarkan natijah, ataupun dinatijahkanlah senang, dinatijahkan. Minhu, daripadanya. So minhu tu muta'alaq dia yustantaju. Dinatijahkan daripadanya. Hu tu mana tu? Syakal awal lah kan. Syakal awal. Al-matalibu,
naib fa'il ataupun maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu bagi yustantaju. Naib fa'il bagi yustantaju tu, so dia marfu' sebab masuk amil yustantaju. Jadi dikeluarkan ataupun dinatijahkan daripadanya akan al-matalibu. Akan al-matalibu. Al-matalibu kulluha. Al-matalibu jamak bagi al-matlabu. Matlab dengan maksud kehendak ataupun permintaan. Apa maksud kehendak kat sini? Maksud dia al-matlubu yang dikehendaki, dan juga dengan maksud al-qadaya al-matlubah. Jadi al-matalib dan juga al-qadaya tu sama diri, sama hakikat, cumanya pandang dari sudut yang berbeza. Jadi al-matalib tu al-qadaya, semua qadiyah. Kita pandang dari sudut semua qadiyah tu diminta ataupun dikehendaki, ataupun dikehendaki pengetahuan tentangnya ataupun nak kita tahu, kita panggil matalib. So matalib tu matlubun, yang dikehendaki pengetahuan tentang dia tu. Kalau kita panggil al-qadaya, yang tu dari sudut, kita pandang dari sudut, ada hukum kat situ. Al-qadiyah tu kan ada qada kat situ, qada tu hukum. Jadi al-matalib tu al-qadaya lah, diri hakikat sama, cuma pandang, sudut pandang tu lain, iktibar tu lain. Kulluha, kesemua sekali. Kulluha tu taukid bagi matalib. Apa maksud al-matalibu kulluha? Maksud dia 4 tu. Al-matalibu al-arba'ah. Apa dia? Kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. 4. Yang selain tu tak dikaji ataupun tak terlibat dalam ilmu pengetahuan. Sebab tu yang tak dikaji dalam mantik, melainkan 4 tu. Kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah. Jadi kesemua 4 ni yang melibatkan pengetahuan tasdiqi manusia, kesemua ni boleh kita dapat tahu ataupun kita natijahkan ilmu tasdiqi tentang dia dengan menggunakan syakal 1. Syakal 1 digunakan untuk tahu tentang kuliah mujabah. Syakal 1 digunakan untuk tahu tentang kuliah salibah. Syakal 1 digunakan untuk tahu juz'iyah mujabah. Syakal 1 digunakan juga untuk tahu kuliah juz'iyah salibah. Jadi segala pengetahuan manusia untuk kita dapat tahu, yang dikehendaki untuk tahu, kita boleh guna syakal 1. Syakal 2, 3, 4 nanti ada setengah matalib ataupun qadiyah yang tak boleh kita dapatkan dia punya natijah menggunakan syakal 2, 3, 4. Syakal 2, 3, 4 ada qadiyah yang dia tak dapat hasilkan. Sebab tu yang syakal 1 jadi dustur ataupun jadi rujukan. Sebab tu sebelum ni ada sebut sikit. Habis ada soalan. Lepas ni nak bincangkan syarat intas bagi syakal 1. Itu ada salin kan, apa syakal 2 apa yang dia natijahkan, syakal 3 apa yang dia natijahkan, syakal 4 apa yang dinatijahkan. Ada salin. Tak silap ada sebut. Syakal 4 mengeluarkan natijah 4 jenis apa matalib tu, al-matalibu al-arba'ah. Syakal 2 menatijahkan apa? Salibah faqat. Jadi 2 je lah. Salibah kuliah, salibah juz'iyah. Jadi kalau kita nak tahu tentang mujabah kuliah, adakah setiap insan itu hayawan, tak boleh guna syakal 2. Dan sebab dia tak menatijahkan kuliah mujabah. Kalau kita nak tahu tentang adakah sebahagian daripada hayawan tu insan, tak boleh guna syakal 2. Sebab
Syakal 2 tidak menatijahkan mujabah. Terpaksa guna syakal 1. Kemudian syakal 3 menatijahkan apa? Juz'iyah. Jadi sebarang ilmu pengetahuan manusia yang manusia nak tahu yang kullun, yang kesemua afrad, tak boleh guna syakal 3. Sebab syakal 3 hanya menatijahkan 2, iaitu juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Jadi tak boleh dustur rujukan, sebab dia tak penuh. Dia tak menatijahkan maklumat pengetahuan penuh bagi seorang manusia. Begitu juga syakal 4, dia menatijahkan 3 qadiyah, iaitu satu yang tak dinatijahkan tu apa? Kuliah mujabah. Jadi yang 3 lagi tu dinatijahkan oleh syakal 4, kuliah mujabah tak dinatijahkan oleh syakal 4. Jadi tak boleh guna untuk tahu tentang contohnya setiap insan itu hayawan. Kena guna syakal 1. Jadi sebab tu syakal 1 ni dusturon ataupun mi'yaron lil ulum. Selepas tu musannif bincangkan lagi tentang syakal 1, iaitu musannif bincangkan syarat penatijahan syakal 1. Jadi kata musannif, dan ataupun adapun waktu istinaf, sejumlah tu jumlah ismiyah mubtada khabar, syartu tu mubtada, dia punya khabar adalah ijab, intajihi mudhafun ilaih, hi pun mudhafun ilaih, ijab tu mudhafun, as-sugra mudhafun ilaih, waw tu waw al-atfi, kulliyatu al-kubra tu jadi dia punya maktufun alaih ijabu as-sugra. Kemudian ayat baru wa durubuhu al-muntijatu arba'atun. Jadi sekarang musannif nak bincangkan syarat syakal 1 mengeluarkan natijah. Kemudian musannif akan sebut durub-durub yang muntijah bagi syakal 1, iaitu ada 4. Adapun syarat penatijahan syakal 1 adalah ijabu as-sugra. Ijabu sugra dengan maksud muqaddimah sugra kena mujabah. Muqaddimah sugra wajib mujabah. Dan juga kulliyatu al-kubra, muqaddimah kubra wajib kulliyah. Muqaddimah kubra wajib kulliyah, tak boleh juz'iyah. Sugra wajib mujabah, tak boleh salibah. Kalau lari syarat ni, tak cukup syarat, dia tak menatijahkan, dia tak melahirkan qaulun akhar, dia tak lazim qaulun akhar, jadi dia bukan qiyas. Sebab tak masuk dengan ta'rif qiyas. Kita boleh sebut qiyas, tapi qiyas lughawi, bukan qiyas mantiki, bukan qiyas yang diistilahkan dalam mantik. Jadi pada hakikat, durub yang muntijah tu sahaja yang kita boleh panggil qiyas. Yang aqimah tak boleh. Aqimah tu yang aqim, yang sakit, yang mandul. Aqim tu mandul, sebab tak keluarkan natijah ataupun tak keluarkan anak, mandul kan. Jadi yang aqim tu bukan syakal. Sorry, dia bukan qiyas, bukan syakal. Sebab syakal tu qiyas. Dia yang paling umum tu qiyas. Ta'rif qiyas qaulun mu'allafun ila akhirih tu umum. Lebih khusus syakal. Tambah iktibar apa? Tambah iktibar apa? Tempat duduk had awsat. Tambah iktibar tempat duduk had awsat, jadi syakal. Hakikat sama syakal dengan qiyas. Kemudian lagi khusus jadi durub, jadi dorbun. Tambah iktibar apa? Tambah kam dan juga kaif. Tambah mujabah salibah dan juga kuliah dan juga juz'iyah. Jadi yang paling khusus tu adalah durub. Jadi diri sama syakal, dorbun dan juga qiyasun, cumanya sudut pandang berlainan ataupun sudut iktibar tu berlainan. Yang jadi durub tu sebab apa? Sebab tengok syarat, sebab iktibar syarat. Syarat syakal 1 kaif, 1 kam. Semua syakal yang 4 tu kan, dia punya syarat ada 2. 1 sudut kam, 1 sudut kaif. 1 sudut juz'iyah kuliah, 1 sudut mujabah salibah. Jadi bila syarat tu, kita bincang syarat tu dari sudut
kena juz'iyah ataupun kuliah, ataupun syarat tu kena salibah atau mujabah. Sebab tu yang jadi timbul durub tu. Sebab tu timbul durub, iaitu syakal ataupun kias dengan iktibar kam dan juga kaif, dengan iktibar syarat. Jadi sebab tu kat sini sebut syarat dulu. Syarat iaitu sudut kam dan juga kaif. Jadi syarat pertama ijabu sugra tu, syarat di sudut apa tu? Sudut kaif. Kaif kan mujabah ataupun salibah. Kemudian syarat kuliyatu al-kubra, syarat dari sudut kam. Afrad tu sama ada seluruh ataupun sebahagian. Jadi bila kita tengok dari sudut mujabah salibah kuliah juz'iyah, maka terlahirlah durub, iaitu kias berdasarkan lihat kepada dia punya kam dan juga kaif. Jadi selepas sebut syarat, maka boleh sebut durub. Durub bagi satu syakal, ada 4 syakal kan. Durub bagi satu syakal yang mungkin, yang boleh ada, adalah 16. Dipanggil ad-durubu al-mumkinatu. Dorbun yang mungkin, yang boleh jadi bagi satu syakal, ada 16. Sebab apa jadi 16? Sebab tadi kita sebut durub tu berdasarkan kita lihat kepada mujabah salibah dan juz'iyah kuliah. Tengok 4 ni darab pi darab mai jadi 16. Tengok syarat tu, tengok dekat dari sudut kam dan kaif, 4 tu kita darab pi darab mai boleh dapat 16. Jadi ad-durubu al-mumkinatu bagi setiap syakal ada 16. Sebelum kita apply ataupun kita aplikasikan syarat, selepas kita apply syarat, kita akan dapat setengah yang mungkin tu. Ada yang muntish, ada yang hakim. Sebab apa jadi muntish? Sebab ikut syarat. Maksudnya kita, kalau syarat kat sini ni ijabu as-sugra, kita dah tolak yang salbu apa? Salbu as-sugra. Bila kita tolak tu jadi, tolak satu tu jadi dah tolak 4 dah tu. Tolak satu salak, tolak 4 dah. Yang ni nak kena buat tu, tapi kalau buat jadi lambat. Jadi tak payah buat. Buat sendiri kat rumah kan, ataupun dekat dalam tutor nak exam boleh buat. Macam mana balik? Ni nak bagi jelas ni, buat tu lah, buat 16 tu kan. Lepas tu buat dalil ataupun tariqah apa isqat. Satu lagi tahsil. Habis exam lupalah kan. Tapi kalau siapa duk ajak tutor tiap tahun ni dia ingat. Sebab tu nak ajak tutor nak ingat. Macam mana boleh balik? Bali seorang, adik seorang, insya-Allah lepas ni ajak tutor. Tahun nanti best apa ni? Tahun 2 ni. Ni, 2 orang ni. Minta lah, kita tak mau. Bagi mereka buatlah tahsil isqat tu pula. Buat kat sini kan, kat whiteboard. Jadi 16 durub mungkinah tu, bila kita kita syaratkan dia dengan syarat kat sini ni, maka akan tolak 16 tu jadi beberapa saja. Yang cukup syarat tu hanya 4 untuk syakal satu. Ta'rif durub anda bagi lagi. Ta'rif darbun. Bagi dah kan? Tak lagi ya? Bagi secara isyarat, tapi tak secara sebut suruh salin. Salin sikit. Ad-darbu akhassu min asyakli. Ad-darbu akhassu min asyakli wa huwa asyaklu ma'a i'tibari al-kammi wal kaifi. Habis tu takrif dia. Dah sebut secara isyarat tadi, sebab dah sebut dalam bahasa Melayu. Wa huwa asyaklu ma'a i'tibari al-kammi wal kaifi. Jadi kam tu bermaksud apa? Juz'iyah dan kuliah. Kaif tu bermaksud mujabah dan salibah. Jadi ad-darbu akhassu. Darab itu adalah lebih khusus daripada syakal. Syakal tu apa?
Al-qiyasu ma'a i'tibari apa? Ma'a i'tibari wad'i al-haddi al-awsat. Kan asyaklu tu adalah al-qiyasu. Qiyas tu apa? Qaulun mu'allafun min aqwalin ila akhirih. Qiyas tambah iktibar wad'i perletakan tempat duduk bagi had awsat. Tu takrif bagi syakal. Dia lebih akhas. So apa, asyaklu akhassu min al-qiyasi. Hakikat sama, cuma lebih khusus dari sudut pandang. Kemudian darbun pula kat sini akhassu min asyakli. Dan syakal tu qiyas, kita sebut sebelum ni kan. Iaitu kita pandang dari sudut, kita tambah iktibar, iaitu iktibar kam dan juga kaif. Habis. Kita apply syarat baru dapat durub. Kita tengok dia tu satu qadiyah tu kuliah ke ataupun juz'iyah ke ataupun mujabah ataupun salibah, baru dapat durub. Tidak, tak dapat durub. Dapat tu dapat 16 untuk satu syakal. Qiyas ada satu ya hakikat. Bila kita pandang dari sudut kedudukan had awsat, jadi 4. Jadi 4 jenis. Macam manusia lah kan. Manusia satu je sebenarnya. Hakikat manusia hayawanatik satu. Tapi bila kita tambah sifat-sifat iktibar, sifat-sifat ni khusus kita ni, kita punya bentuk badan, kita punya berat badan, kita punya warna kulit, tambah sifat-sifat tu kita jadi banyak. Asal satu ya. Hakikat sama. Yang jadi banyak dekat kharij ni sebab sifat-sifat ataupun iktibar, sudut pandang ataupun sifat-sifat tambahan. Syakal pun samalah. Dia punya hakikat qaulun mu'allafun ila akhirih. Tambah sifat ataupun tambah iktibar jadi syakal. Tambah lagi iktibar jadi durub. Jadi bila tambah lagi sifat jadi kuih banyak. Jadi 16. Kuih tu semakin, bukan kuih raya. Tak lihat Selangor ni buat tak faham pula kan. Kuih ni apa? Pukul 1 ke? Kuih raya ke kan? Kuih ni semakin. Faham Syekh? Semakin kuih ni. Kuih ke kuih? Nak sebut tak arti ni? Kuih. Salin lagi sikit. Ni tentang darab lagi lah. Wad-durubu al-mumkinatu al-mutasawwaratu. Wad-durubu al-mumkinatu al-mutasawwaratu min syaklin wahidin sittata asyara, ataupun buat nombor 16 tu darban. Wad-durubu al-mumkinatu al-mutasawwaratu min syaklin wahidin sittata asyara darban. 16 darab. Fal jumlatu berapa? Arba'atun wa sittun, ataupun tulis nombor 64 darban. Darab yang mungkin, yang boleh ada bagi, yang boleh digambarkan, yang boleh kita fikirkan daripada satu syakal adalah 16 durub. Fal jumlatu tafriq dari situ, maka jumlah ke semua sekali 64 lah. Sebab ada 4 syakal. 16 kali 4. Siapa tak ni kira silap balik awal. Masuk sekolah rendah balik. 16 kali 4 64 ya. Boleh akmal kira. Boleh kira. Kau ada guna kalkulator. Dia dah ada 16, ada 64 lah kan. Banyak 64 ni, tapi yang apa? Yang muntis tu sikit lah. Yang muntis tu sikit. Jadi ad-durubu al-muntijatu, salin lagi. Wad-durubu al-muntijatu li syakli al-awwali arba'atun wa syakli as-sani arba'atun wa syakli as-salis sittatun wa syakli ar-rabi'i khamsatun. Ulang. Wad-durubu al-muntijatu li asy-syakli al-awwali arba'atun wa syakli as-sani tu semua ataf.
Wasyakli as-sani arba'atun, wasyakli as-salisi sittatun. 4, 4, 6. Syakal 1, 4, syakal 2, 4, syakal salis 6, wasyakli ar-rabi'i khamsatun, 5. Dan salin selepas tu wadurubu al-baqiyatu aqimatun. Durub-durub yang berbaki selain daripada 4, 4, 6, 5 tadi, aqimatun sakit ataupun tidak memberi natijah. Aqimatun tu mandul. Nama aqimatun sebab tasbih dengan perempuan yang mandul, maka dia tak mengeluarkan anak, tak melahirkan anak. Jadi syakal yang durub dia mandul ataupun tak cukup syarat, maka tak mengeluarkan ataupun melahirkan natijah. Sebab tu nama dia aqim kat sini. Sekali lagi sikit. Likulli al-ashkali syurutun. Likulli al-ashkali syurutun walau mutawaffiratun famuntijatun. Walau mutawaffiratun famuntijatun. Lizalika tusamma bisyuruti al-intaji. Likulli al-ashkali syurutun walau mutawaffiratun famuntijatun. Lizalika tusamma bisyuruti al-intaji. Setiap syakal ada syarat. Dan kalau mutawaffiratun, kalau syarat tu mutawaffiratun cukup, famuntijatun, maka syakal tu memberi natijah, syakal yang muntij. Lizalika, oleh kerana demikian itu, maka dinamakan akan dia dengan syarat-syarat intaj. Syarat tu kita panggil syarat, manatiqah panggil dengan syarat intaj. Habis cerita pasal durub. Nak sambung balik cerita tadi, cerita pasal durub muntijah bagi syakal 1. Merapi Naim ada. Naim hilang, dia dah berkabung kat kau di bank. Kesan di mana berkabung? Yasin ke apa? Hampa tak Yasin lah? Esok lah buat kat ni, buat kat ni. Kau tak plan lagi? Tak plan lagi? Sidi Mu'alif tak plan juga kalau mengaji. Jadi wadurubuhu al-muntijatu arba'atun. Durub-durubnya yang memberi natijah, yang melahirkan qaulun akhar, arba'atun, bagi syakal 1. Qala ad-darbu al-awwalu kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin muhdasun fa kullu jismin muhdasun. As-sani kullu jismin mu'allafun wa la syai'a minal mu'allafi biqadimin fala syai'a minal jismi biqadimin. As-salisu ba'dul jismi mu'allafun wa kullu mu'allafin hadisun fa ba'dul jismi hadisun. Ar-rabi'u ba'du al-jismi mu'allafun wa la syai'a min al-mu'allafi biqadimin fa ba'dul jismi laisa biqadimin. Tu contoh yang musannif bagi menunjukkan durub-durub yang muntij bagi syakal 1 ada 4. Macam kita sebut sebelum ni, durub ada 4 ni kan. Ada ranking, ada number 1, 2, 3, 4. Ranking ni juga berdasarkan dekat ataupun jauh dengan fitrah berfikir manusia. Macam syakal juga. Jadi susunan tu tak boleh ubah, kena hafal. Kita nak sebut ke orang kan, syakal 1 ada 4 durub, tak boleh sebut tunggang terbalik, kena sebut macam susunan dalam kitab mantiq. Sebab memang susunan macam tu, susunan fitrah. Macam syakal 1, 2, 3, 4 kita tak boleh ubah. Syakal 1 kita bagi satu bentuk, lepas tu kita buat syakal keempat, kita buat di syakal 2, tak boleh. Sebab dia dah lari dari sudut dekat jauh dengan fitrah. Sini pun sama, dia dengan maksud syakal 1 yang darab 1, yang tu paling dekat, paling dekat dengan fitrah manusia.
Jadi syakal 1, darab 2, kurang sikit. Dia dekat dengan fitrah, cuma kurang sikit daripada darab 1. Darab 1 paling dekat dengan fitrah manusia berfikir. 2 kurang sikit, 3 lagi kurang, 4 lagi kurang. Tapi masih lagi dekat dengan fitrah sebab syakal 1 berbanding syakal 2. Jadi sebenarnya boleh buat ranking fitrah manusia. Kita buat semua durub ni kan, 4, 4, 5, 6. Semua berapa? 4, 8, 5, 13, 19. Buat ranking berfikir manusia durub. Ranking 1 sampai ke 16. Yang 1 tu yang paling dekat dengan fitrah, lepas tu yang nombor 16 tu yang paling jauh. Boleh buat 16 ranking. 19. Kan kalau ranking yang 4 tu boleh jugalah kan. Cumanya ni ranking lagi detail, tafsir. Manusia berfikir ikut ranking yang paling dekat dengan fitrah, yang darab 1, syakal 1. Last sekali paling jauh dengan fitrah, paling rumit, paling susah difahami bila disebut, dicakap, orang susah faham. Darab 4, darab 5, syakal 4. Darab terakhir. Darab 5 lah kan, sebab ada 5 yang muntish. Nanti buat tengoklah ranking. Buat sendiri kat sini ke apa ke, buat kat kitab ke. Kalau rajin lah kan. Kalau malas, ini pemalas ni jangan buat lah kan. Rajin apa Hafiz? Rajin tak? Tapi kalau beli kitab saja pun kira rajin lah tu. Beli kitab saja boleh terima. Tapi dengan syarat kena beli dekat tu lah kan, dekat satu maktabah tu. Maktabah hak tu lah kan. Hak dapat laptop. Dapat laptop. Siapa nak laptop boleh pakai budah dululah. Pakai budah nak bagi laptop. Boleh balik. Pakai budah nak bagi laptop lah kan. Nak sangat laptop, kita bagi syarat pakai budah. Lepas tu kita ambil gambar. Kita up Facebook. Ni laki sebenarnya ni, ustaz ni. Jadi semua contoh tadi tu baca sendiri. Baca lah kan, baca betul ya, tu terjemah sendirilah, senang tu. Jadi kita baca terus selepas tu. Selepas tu kalau dalam Syekh Muhammad Syakir ni dibincang syakal 2, 3, 4, dia punya durub ke semua sekali. Dia Syekh Muhammad Syakir bincang panjang, bincang lebih. Kalau musannif kitab kita ni syakal 1 saja sebut dia punya durub, yang 4 tu yang muntish. Syekh Muhammad Syakir sebut ke semua sekali tambahan. Jadi siapa yang nak tengok ke semua sekali, yang 19 tadi kan, durub mungkinah, durub yang muntijah tu tengok dalam syarah kita tu lah, kitab yang kita beli. Kalau siapa tak ada kitab, main beli sini. Kemudian selepas musannif bincangkan ta'rif qiyas dan juga pembahagian kepada ikhtirani dan istisnai, dan musannif bincangkan ikhtirani, dia punya istilah-istilah berkaitan, dan juga dia punya syakal, dia punya taksim, kemudian taksim durub mumtijah bagi setiap bagi syakal 1 sahaja, dan dia punya syarat intaj. Sekarang ni musannif nak bincangkan satu lagi perkara tentang syakal 1, tentang qiyas ikhtirani, sebelum musannif nak masuk bincangkan qiyas istisnai. Nak bincang apa ni? Nak bincang qiyas ikhtirani tu boleh murakkab, tersusun daripada qadiyah apa? Hamliah ke hamliah ke syartiyah? Syartiyah tu mutasilah ke, ataupun satu lagi apa? Syartiyah mutasilah ataupun munfasilah. Manatiqah dalam perkara ni yang kita nak bincang ni, jumhur mengatakan qiyas ikhtirani boleh terbina daripada hamli, dua hamliah, kubra dan sugra, dua hamliah lah kan. Dan juga boleh terbina daripada hamliah dan syartiyah.
dan hamliah syartiyah muttasilah dan hamliah syartiyah munfasilah, ada 3 dah. Kemudian boleh terbina juga daripada 2 muttasilah dan 2 munfasilah. Kesemua ada berapa? Ada 6. Kesemua tu ada 6. Jadi kita sebut satu. Dengan maksud terbina daripada 2 hamliah tu ittifaq, sepakat ulama mantik. Dia berkhilaf tadi anda sebut kan. Sepakat tu pada bahawasanya kias boleh terbina daripada 2 qadiyah hamliah. Tu sepakat. Yang khilaf tu syartiyah masuk dalam tu. Dalam kias. Boleh ke tak? Tu khilaf. Jumhur kata boleh. Bila kata boleh dapat 6 kisim. 6 bentuk. Dapat 6. Kalau kata tak boleh jadi 1 je. Maksudnya kias mesti hamliah. Sughra hamliah, kubra hamliah. Itu jumhur. Yang kata 1 saya tu, yang tu jumhur. Jadi yang tu minoriti. Sikit dalam kalangan manatiqah mengatakan kias ikhtirani hanya boleh terbentuk daripada 2 qadiyah hamliah. Pendapat jumhur mengatakan boleh masuk syartiyah dalam tu, sama ada muttasilah ataupun munfasilah. Atas pendapat jumhur, maka qisim tu jadi 6. Qisim, maksudnya qisim kias. Di sudut kita bincang tarkib, susunan daripada adakah hamliah ataupun syartiyah, muttasilah atau munfasilah, jadi 6. Kita tengok satu-satu. Musannif dalam kitab kita ni ambil pandangan jumhur. Jadi musannif lagi sebut qisim. Bagi kias ikhtirani tu ada 6. Ada 6. Kemudian Syekhul Rais Abu Ali Ibn Sina rahimahullah tambah lagi 3, jadi 9. Dan Syekhul Rais bincangkan dalam kitab mantik beliau 9 tu dengan sangat detail. Istafadha fi bahsihi. Istafadha ni macam melimpah perbincangannya sangat detail dalam Syifa ataupun dalam kitab mantik beliau, menguraikan 9 bentuk terbinanya kias ikhtirani. Jadi yang tambah lagi 3 tu Syekhul Rais. Jumhur 6. Jumhur ada 6. Sikit dalam kalangan mantiqah kata boleh 1 je. Jadi kat sini ni kita nak tengok pembahagian yang 6 tu, pembahagian menurut jumhur dan seperti yang musannif pilih. Qala wal qiyasu al-ikhtiraniyu imma an yatarakkaba min hamliyataini kama marra wa imma min muttasilataini ka qaulina in kanatish syamsu tali'atan fan naharu mawjudun wa kullama kana an-naharu mawjudan fal ardu mudhi'atun yuntiju in kanatish syamsu tali'atan fal ardu mudhi'atun wa imma murakkabun min munfasilataini ka qaulina kullu adadin imma zaujun wa imma fardun wa kullu zaujin fahuwa imma zauju az-zauji aw zauju al-fardi yuntiju kullu adadin imma fardun aw imma fardu aw zauju az-zauji aw imma fardun aw zauju az-zauji aw zauju al-fardi wa imma min hamliyatin wa muttasilatin ka qaulina kullama kana hadza insanan fahuwa hayawanun wa kullu hayawanin jismun yuntiju kullama kana hadza insanan fahuwa jismun wa imma min hamliyatin wa munfasilatin ka qaulina kullu adadin imma zaujun aw fardun wa kullu zaujin fahuwa munqasimun ila mutasawiyaini yuntiju kullu adadin imma fardun wa imma munqasimun ila mutasawiyaini wa imma min muttasilatin wa munfasilatin ka qaulina kullama kana hadza insanan fahuwa hayawanun wa kullu hayawanin fahuwa imma abyadu aw aswadu yuntiju kullama kana hadza insanan fahuwa imma abyadu aw aswad. Musannif gunakan imma tu li taksim. Jadi nak taksim dan juga nak tafsil. Imma tu untuk tafsil ataupun taksim. Tafsil tu nak perincikan lah. Taksim tu nak bahagikan. Jadi nak bahagikan secara tafsir. Nak bahagikan apa? Qiyas ikhtirani dari sudut tarkib. Susunan dia tu sama ada
hamliah ataupun syartiyah, muttasilah ataupun munfasilah. Jadi kita kira-kira dekat sini ada 6. Betul tak? Ada siapa kira? Jadi yang first tu imma an yatarakkaba. Jadi ni mubtada khabar. Dan adapun qiyas ikhtirani sama ada tersusun ia daripada dua qadiyah hamliah. Kama marah seperti yang telah lalu, telah lepas kita bincangkan. Kama marah zikruhu, seperti yang telah lalu sebut tentang dia. Mana sebut kat mana? Sebut dekat contoh. Dekat qiyas apa? Pembahagian qiyas ikhtirani dan istisnai. Situ ada contoh qiyas ikhtirani. Musannif datangkan contoh qiyas ikhtirani yang paling simple, iaitu yang murakkab daripada dua qadiyah hamliah. Betul tak Mali? Wa imma min muttasilataini, qism yang kedua, iaitu qiyas ikhtirani yang murakkab daripada dua qadiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah ada qadiyah dari sudut hukum, kan, dari sudut hukum ada hamliah, ada syartiyah. Syartiyah ada muttasilah dan munfasilah. Jadi kat sini qiyas ikhtirani yang first dan yang muttafaqun alaih terbentuk daripada dua qadiyah hamliah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma min muttasilataini, terbentuk daripada dua qadiyah syartiyah muttasilah. Contoh kita ni dua muqaddimah tu mesti dua qadiyah muttasilah. In kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Tu qadiyah apa tu? Qadiyah muttasilah. Syartiyah muttasilah sebab apa? Sebab ada ittisal. Kita hukum dengan ittisal dua qadiyah. Kemudian qadiyah ataupun muqaddimah kedua, wa kullama kana an-naharu mawjudan fal ardu mudi'atun. Tu qadiyah kedua, muqaddimah kedua, iaitu qadiyah syartiyah muttasilah. Kemudian natijah yuntiju in kanati syamsu tali'atan fal ardu mudi'atun. Kat sini musannif tak bincang lanjut. Setiap bentuk ni ada syarat, kan? Ada syarat tertentu. Musannif tak bincanglah sebab matan ni mukhtasar, ringkas. Jadi syarat-syarat tu kalau nak baca juga, baca dalam kitab yang lebih tinggi. Kat sini pun tak bincang rasanya syarat. Dalam syarah apa? Syarah Syekh Muhammad Syakir, sebab tak sesuai untuk mubtadi'in. Dalam kitab kuliah adalah, tapi selalunya dihazafkan kelepasan. Anda perasanlah sebab tiap-tiap tahun najak tutup. Selalu yang ni qiyas ikhtirani yang syartiyah ni, yang bukan hamliah ni, dihazaf. Maksudnya dalam kitab adalah, tapi dalam muqarrar exam tak masuk. Jadi budak-budak ni Azhar ni tak tahulah yang qiyas ni. Sebab tiap tahun hazaf. Sebabnya kena tahu sebab ni guna ni dalam percakapan, dalam istidlal, kegunaan ni banyak. Bukan qiyas ikhtirani yang murakkab dua hamliah saja yang digunakan dalam kehidupan kita harian, dalam istidlal, dalam nak mendapatkan ilmu pengetahuan tazkiyah, tapi yang bentuk yang lain tu pun digunakan dengan banyak. Sebab tu Syekh Rais huraikan secara lanjut dan detail, buat jadi 9. Sebab tu kitab Syekh Rais tu besar, no? Sebab sampai 9 kan. Situ pun dia detail pula, bincang satu-satu. Kemudian yang ketiga tu, wa imma murakkabun min munfasilataini, dua munfasilah. Yang pertama dua hamliah, yang kedua dua muttasilah, yang ketiga dua munfasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah. Yang ada imma tu, yang ada adat infisal. Yang ada adat infisal, imma tu adat infisal ataupun adat tanafi. Sebab kita sebut sebelum ni, qadiyah syartiyah munfasilah, qadiyah yang kita hukumkan dengan tanafi di antara dua qadiyah. Jadi yang ketiga tu murakkab dua munfasilah, seperti kullu adadin imma zaujun wa imma fardun. Tu satu qadiyah. Tu muqaddimah yang ula, muqaddimah sughra. Kemudian muqaddimah ula. Kemudian wa kullu zaujin fahuwa imma zaujun zauju az-zauji au zauju al-fardi. Muqaddimah saniyah.
Kemudian dia punya natijah yuntiju kullu adadin. Kemudian kata lagi wa imam min hamliyatin wa muttasilatin. Yang ni hamliyah muttasilah ni, waw kat situ waw yufidu tartib juga. Waw tu memberi faedah jamak, mutlaqu al-jam'i, dan juga tertib. Sebab nak bagi tahu kat sini hamliyah tu muqaddimah ula, tertib dia duduk awal. Muttasilah tu muqaddimah yang kedua. Tak boleh ni lah, tak boleh ubah. Sebab waw tu memberi faedah tertib juga. Jadi bentuk ketiga ni, hamliyah dulu muqaddimah sughra, muttasilah tu qadiyah kubra. Qadiyah kubra. Muqaddimah kubra. Ataupun apa, hamliyah tu muqaddimah ula, muttasilah tu muqaddimah yang kedua. Awak contoh dia macam tu. Contoh terbalik. Kan? Kulama dulu. Tapi yang nak sebut tadi confirm. Mana yakin. Acik kerak jari. Dalam syekh pun, dalam mana saya dari syekh pun, syekh beritahu yang Syekh Usam yang apa, yang memang hamliyah wa min al-hamliyati wa al-ittisaliyati, muttasilah. Kemudian hamliyah dan juga munfasilah. Sebab apa dia yakin? Sebab nanti Syekh Rais tambah 3 tu, kan? Dia tambah di kona ya. Hamliyah dan muttasilah, di kona muttasilah hamliyah. Jadi yang ke seterusnya, yang ke-7. Jadi yang ke-8 munfasilah hamliyah. Satu lagi kona ittisal, munfasilah dan muttasilah kona tempat. Lagi kurang jadi 9 semua. Jadi nanti nak tengok boleh contoh ni, tengok dalam syarah. Tak sempat tengok tu. Tak perasan dalam contoh ni dia kali. Tak perasan ni baru perasan. Sebab tu kena ngajak tu, baru perasan. Balik. Kena ngajak baru perasan banyak benda, tidak tak perasan. Boleh Fakrul ngajak kot. Ngajak tutor, ngajak tutor rumah Selangor Selangor kan? Ngajak tutor mantik rumah Selangor nanti Fakrul seorang, lepas tu Huzaifah seorang. Boleh Huzaifah? Boleh lah tu. Dua-dua orang ni boleh ni. Muhsin pun boleh, saja tak sebut nama ya. Jadi macam mana contoh kita ni? Tengok syarah kata apa? Syarah yang oh. Munfasilataini yang robek. Muttasilah dulu. Kullama kana al-amiru. Diikut macam ni lah, macam dekat dalam matan. Nanti nak cek balik. Kalau dalam matan ni, kan matan disebut apa? Disebut hamliah dulu kan? Itulah matan sebut hamliah dulu. Syekh Ahmad Syakir sebut apa? Al-qismu arabi'u ma tarakkaba min muttasilatin wa hamliyatin. Tu Syekh sebut macam tu kan? Maksudnya musannif Syekh Muhammad Syakir ambil yang contoh. Ambil yang contoh, iaitu muttasilah dulu baru hamliah. Tapi yang nak salin dekat sini, nota ni yang ngaji kat Syekh Usam, ana salin tu hamliah dan juga muttasilah hamliah dulu. Yang nak salin kat nota. Jadi sama ada dua-dua tu. Ni dia nak cek balik kitab-kitab mantik yang lain untuk pastikan. Jadi yang selebihnya tu adalah yang Syekh Rais tambah. Yang selebihnya. Maksudnya kalau yang tepat tu hamliah dulu, maka yang Syekh Rais tambah muttasilah hamliah. Dan juga munfasilah hamliah. Tapi kalau dalam yang 6 ni adalah muttasilah dulu ataupun munfasilah dulu, maka yang Syekh Rais tambah tu yang sebaliknya. Hamliah, muttasilah, hamliah, munfasilah.
Macam tu. Nanti anda tengok balik. Jadi kata musannif wa imma min hamliyatin wa muttasilatin ka qaulina kullama kana hadza insanan fa huwa hayawanun yantutu muttasilah. Kemudian wa kullu hayawanin jismun yantutu hamliyah. Qadiyah yang kedua tu. Jadi dia punya natijah kullama kana hadza insanan fa huwa jismun. Natijah dia tu syartiyah muttasilah. Kemudian yang hamliyatin fasilatin tu pun dia guna contoh juga. Kalau apa? Kalau memang betul contoh tu macam Muhammad Syakir pilih, maka waw tu bukan yufidu tertib lah. Tak boleh guna. Bukan ikut tertib. Tak boleh guna tertib lah sebab musannif tak maksudkan tertib tu pun. Malah dia maksudkan yang sebaliknya. Jadi kita tengok balik dalam kitab-kitab mantiq lain apa yang tepat tu. Jadi wa imma min hamliyatin wa munfasilatin. Hamliyah dan munfasilah seperti perkataan kita kullu adadin yang tu munfasilah sebab ada adat infisal iaitu imma. Kemudian qadiyah yang kedua tu wa kullu zaujin fa huwa munqasimun ila mutasawiyaini, yang ini hamliyah. Kan kat situ ada maudha mahmul. Walaupun ayat dia seolah macam muttasilah. Tapi situ kita tengok elok-elok kullu zaujin tu maudha, munqasimun tu mahmul dari segi maksud dia. Dari segi maksud. Dari segi maksud, bukan segi ayat. Sebab ayat tu seolah jadi mutasilah tu. Sebab ada fahuwa munqasimun wa kullu zaujin fahuwa munqasimun. Tapi tak ada dua qadiyah kat situ pun. Nak jadi mutasilah kena ada dua qadiyah. Kat sini ada sifat dan mausuf. Zaujun tu mausuf, munqasimun tu sifat. Jadi maudha mahmul. Jadi ayat yang tak memberi waham cepat kita faham, wa kullu zaujin munqasimun ila mutasawiyaini. Tu maksud dia. Sebab nak dapatkan qadiyah hamliyah kat sini. Wa kullu zaujin munqasimun ila mutasawiyaini, tu maksud. Sebab kita nak qadiyah hamliyah dekat sini. Jadi dia punya natijah tu kullu adadin imma fardun wa imma munqasimun ila mutasawiyaini. Jadi natijah dia tu adalah qadiyah munfasilah. Kemudian kata lagi wa imma min muttasilatin wa munfasilatin. Terbentuk ini bentuk yang ke-6 kan? Bentuk yang ke-6. Ya, yang ni memang ikut. Contoh dia tu ikut susunan. Jadi waw tu ditertib. Muttasilah dulu, kemudian baru munfasilah. Jadi kullama kana hadzal insanan fahuwa hayawanun, yang tu muttasilah. Kemudian wa kullu hayawanin fahuwa imma abyadu au aswadu. Yang ini munfasilah. Dia punya natijah kullama kana hadza insanan fahuwa imma abyadu au aswad. So natijah dia tu munfasilah. Menarik juga apa bentuk-bentuk yang lain ni, tapi kita tak bincangkan. Selalulah kita yang ngaji mantik ni, bentuk-bentuk yang lain ni kita tak ni sangat, tak bincangkan secara lanjut. Kita hanya buat kias iftirani tu yang bentuk dia tu hamliah. Yang tu yang selalu kita duk cakap, kita bagi contoh kan.
Yang lain-lain ni kita macam tak bincang, sedangkan dia ada peranan yang sangat penting dalam ilmu, macam Syekh Rais buat dalam kitab beliau. Habis. Jadi Syekh Rais tambah 3 lagi tu. Tulis dulu berbalik, tulis 6 kat sini. Tulis apa? Al-Iqtirani dia punya kisim ada 6. Stok kek habis wah. Stok kek habis. Stok teh pun habis. Tapi tak ada masalah. Kita token, kita beli sendiri ya. Ha? Tak boleh apa ni? Tak apa, tak ada masalah. Kalau nak macam teh, nak macam teh apa ni? Nak baca sendiri kat rumah. Lepas ni bunga cantik kat sini dengan kek tak buka je. Sebab apa nak buat jadi ni? Free gift. Free gift martabah. Siapa main nak kek lah. Kek ambil sini, stok sini. Sebab penjamu pun nak makan sikit-sikit kan. Jadi hampa bagi tu dalam bentuk ni, dalam plastik tu. Nanti hampa main martabah ni bagi balik. Tak ada buat saja. Saki ni depa ni buat kali. Dekat ni dekat Batu Hikmah ni buat semua. Kalau ramai kan nak kena baju teh kan. Orang duk main martabah, kita kena baju teh. Kena ada uncang teh banyak ah. Setuju Hafiz? Setuju tak? Depa duk main tu perhabis uncang teh lah. Tapi tak apa, tu martabah bagus. Tu martabah bagus dan baik. Siap pergi laptop kan? Martabah mana pergi laptop? Sejam 15 minit tu sat kan. Oh cakap sesat lah. Tulis sikit kat dekat atas tu aqsamu al-qiyasi al-iqtirani ala hasabi tarakkubihi. Min ala hasabi tarakkubihi min al-hamliyati wal muttasilati wa al-munfasilati. Kemudian tambah dekat tu, tambah dekat setiap tu 1 2 3 4 5 6 tu ma tarakkaba min, betul ma tarakkaba sampai last sekali. Lepas tu buat macam ni. Cek. Tu. Lepas tu tulis. Buat macam bintang sikit. Macam-macam kena buat. Lepas tu apa? Ma adafahu asy-syaikhu ar-raisu Ibnu Sina. Tambah lagi 3. Buat nombor 1, buat nombor 7 lah, buat nombor 7. 7 ma tarakkaba min muttasilatin wa hamliyatin. 8
ma tarakkaba min munfasilatin wa hamliyatin. 9 ma tarakkaba min munfasilatin wa muttasilatin. Tambah sikit lagi. Yang dekatnya ambil kali hijau lah. Ala ra'yi al-jumhur. Ataupun tu kat tu, aksam tu tambah sikit di bawah tu. Ala mazhabi al-jumhur. Ada 6. Habis? Thank you very much. Nanti kita bagi hadiah. Kena pergi maktabah luar beli kitab kan, boleh dapat hadiah. Tapi bukan laptop lah. Laptop tu untuk yang pakai pudah kan. Syarat dia pakai pudah. Nak juga pakai pudah. Nak Adib? Macam berminat tengok tu. Minat tu. Jadi yang apa Sahibu Isaruji sebut 6 tu lah yang jumhur kan. Kan aqsamul qiyasi al-iqtirani ala hasabi tarakkubihi min al-hamliyati wal muttasilati wa al-munfasilati ala mazhabi al-jumhur, dan juga ala mazhabi Sahibi Isaruji. Ada 6. Qiyas ikhtirani kita pandang dari sudut atau berdasarkan kepada susunan qiyas tersebut daripada hamliyah, muttasilah dan juga munfasilah. Ada 6 menurut pandangan jumhur. Pandangan yang minoriti kata satu tu je, ma tarakkaba min hamliyataini. Qadiyah syartiyah tak boleh masuk dalam qiyas ikhtirani. Sebab start 2 sampai 6 semua ada syartiyah tu. Kan? 2 sampai 6 semua tu ada syartiyah. Pandangan jumhur kata boleh masuk syartiyah dalam qiyas ikhtirani. Sama ada syartiyah tersebut muttasilah ataupun munfasilah. Jadi ada 6. Yang first ma tarakkaba min hamliyataini. Yang kedua ma tarakkaba min syartiyataini muttasilataini. Yang ketiga ma tarakkaba min syartiyataini munfasilataini. Yang keempat ma tarakkaba min hamliyataini min hamliyatin wa muttasilatin. Yang kelima ma tarakkaba min hamliyatin wa munfasilatin. Yang keenam ma tarakkaba min muttasilatin wa munfasilatin. Ikut susunan ni, hamliyah duduk depan, muttasilah duduk belakang. Jadi kemudian datang Syekh Rais, beliau tambah lagi 3. Hebatlah kan Syekh Rais boleh nampak benda ni. Beliau yang tambah. Syekh Rais kaji cara manusia berfikir, beliau nampak tambahan bentuk yang lain. Maksudnya ada juga bentuk selain yang 6 ni, ada lagi 3. Syekh Rais tambah dan juga hurai secara detail dalam kitab beliau. Jadi ma adhafahu asy-Syaikh ar-Raisu, apa yang ditambah oleh asy-Syaikh ar-Rais Abu Ali Ibn Sina rahimahullah. Kita panggil Syekh Rais sebab beliau adalah penghulu falasifah dan juga manatiqah. Rais tu ketua kan, ketua falasifah dan juga manatiqah. Yang keenam, yang ketujuh, ma tarakkaba min muttasilatin wa hamliyatin. Terbalik bagi nombor 4. Terbalik. Yang ke-8 ma tarakkaba min munfasilatin wa hamliyatin. Terbalik bagi nombor 5. Yang ke-9 ma tarakkaba min munfasilatin wa muttasilatin. Terbalik bagi nombor 6. Jadi semua ada 9. Taksim akli pun ada 9. Habis. Bincang apa istisnai sempat ke tak?
Sejam setengah. Selepas ni istisnai. Kalau habis istisnai tu masuk apa? As-sina'atu al-khams. Setengah jam bincang istisnai. Kita boleh je hampa je. Larat ke tak hampa ni? Hampa ni larat ke tak? Hasnul, larat ke tak? Kalau bincang hari ni habis cepat sikit kelas kita kan. Kita boleh khatam kan. Ada soalan sebelum masuk istisnai? Uzaifah tak ada soalan? Zaidi ada soalan? Tak ada soalan dalam WhatsApp. Soalan dia dalam WhatsApp, siapa nak tahu? Soalan apa? Tak tahu, dia tikak juga benda tu. Tak boleh habak? Boleh habak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak habak kira tak member kitab lah. Siapa nak tahu PM? PM personal. Jadi ya. Boleh cukup kat ni. Habis sejam setengah lah. So, sebab Sa'di ada ni nak jumpa orang pula. Nak jumpa orang tu pukul 10.30 kan. Sekarang ni dekat habis 10 lah. Nak jumpa dekat tu Saudara Jaafari. Sebab bincang istisnai ni Sa'di jadi panjang. Sebab sekarang ni kita duduk dekat Mahathir ni. Dekat stesen. Masuk stesen, naik train pula lagi panjang lah. Jumpa Mahathir lain pula kan. Ni dah turun kat Mahathir ni, kalau naik pula train tu naik sejam pula lah baru ni jumpa Mahathir lain. Jadi nak turun kat Mahathir ni kan macam tu. Turun siap-siap lah no. Sekejap lagi naik train tu, sekejap lagi lebih sampai ke Elek pula. Ada soalan? Yang sekolah pasal tu kalau kita nak jadikan dalil untuk betul natijah tu, syarat kita Isqat tahsil tu ataupun cara tariqah ataupun kaedah untuk kenal pasti mana yang aqil, mana yang muntis. Dengan maksud kita apply syarat tu. Isqat tahsil tu kita apply syarat lah. Kita nak check 16 tu. Satu cakap ada 16. Cara kita check tu ada dua cara lah. Satu cara imtaz, satu cara tahsil, satu lagi isqat. Tahsil tu dengan kita ambil dua syarat tu, kita tengok mana ada syarat tu. Kita hasilkan yang muntis dulu. Dengan kita ambil syarat, kita apply tu. Kita cari yang ni, yang ada syarat. Isqat tu kita ambil syarat, kita tengok 16 tu mana yang tak ada syarat tu. Maksudnya kita gugurkan yang tak ada syarat. Jadi yang selebih dia tu jadi muntis. Sebenarnya lebih kurang je. Mana-mana guna boleh. Cumanya yang tahsil tu direct dapat yang muntis. Yang isqat dia tak direct. Kita dapat yang hakim dulu, kemudian kita tolak baki dia jadi yang muntis. Kalau nak kira yang yang tahsil lagi cepat kot.
Sebab kita cari terus, dapat 4 cukup lah. Sebab memang ada sikit je. 16 tu kan, ada yang mutis tu yang ada 4 saja, betul, ada yang 4 saja, ada yang 5, ada yang 6. Kalau kita guna isqat, jenis isqat lah, isqat banyak kan, yang lebih baru dapat jadi dia punya yang mutis. Jadi tahsil tu lebih cepat lah. Dah cukup 4, cukup lah, cukup habis. Atau kalau kita tak tahu bilangan, kena buat semua agak lah kan. Kalau tak tahu kata yang syakal 1 ada 4 saja, kena buat semua lah. Tapi tahu je kan, kita tahu je, siap-siap ada 4. Ada soalan lain? Takrul, tanya sikit. Tanyakan. Tanya soalan. Tanya soalan. Tanyalah. Tak, anda suruh tanya, bukan tanya ada soalan ke tak. Anda suruh tanya soalan. Tanya juga tak kira. Sekarang ada style baru lah. Jangan duk tanya budak ada soalan ke tak. Suruh dia pun tanya. Lekas tanya. Aiman kah tanya kah? Satu suruhan ni bukan tanya ada ke tak soalan. Ada sungguh. Apa dia? Zauji dengan zauji pasti. Zauju az-zauji, zauju al-fardi. Zauju az-zauji itu zaujun tu, mula-mula sekali zaujun tu apa, genap. Fardun tu ganjil. Kullu adadin imma zaujun wa imma fardun, wa kullu zaujin fahuwa imma zauju az-zauji. Setiap nombor sama ada genap ataupun ganjil. Dan setiap yang ganjil, setiap yang genap, maka dia sama ada genap bagi nombor genap ataupun genap bagi nombor yang ganjil. Soalan dia tadi, genap bagi nombor genap tu dan juga genap bagi nombor ganjil tu macam mana? Kan? Macam mana? Dibagikan dengan nombor tu kan. Bahagikan. Contoh lah kita letak nombor 10. Apa? Genap bagi nombor 10, jumpa 2. Sebab boleh buatkan nombor 5, 10. Tak faham. Untuk setiap nombor genap tu dia bagi pecahan dia ada nombor genap dan ada nombor ganjil. Oh gitu. Jadi nombor 10 tu dia punya pecahan ada yang genap, ada yang ganjil. Kira nombor 10 1/2 macam tu. 1/2 tu genap, 1/3 tu ganjil. Jadi nombor 10 kita tu kalau bagi 2 dapat 5. Itu nombor ganjil dah. Macam tu. Jadi imma zauju az-zauji ni apa contoh dia? Betul, 8. Zauju az-zauji tu 8. Zauju first dan zauju second tu apa? Zauju yang disebut mula tu apa? Zauju yang kedua tu apa? Contoh 8. Kalau buat contoh 8, dan genap yang bagi nombor tu 4 ataupun 2. Kalau zauju pertama ni 8. So, zauju kedua ni 4. 4. So 8 4 lah. 8 bagi 4 dulu. 4 bagi 8. 4 bagi 8. Nanti nak tengok balik nak tak tahu nak. Sebab ni dia melibatkan istilah matematik. Tapi jawapan setakat ni senang je nak jawab. Macam sebelum-sebelum ni jawab lah. Kan apa al-munaqashatu fil misal tu. Laisa min da'bi ar-rijal. Tak apa, boleh je munaqashah misal, tapi ilmu bincang kaedah. Misal tu untuk jelaskan kaedah. Jadi misal tu ada peranan nak menjelaskan kaedah. Tapi kalau misal tak faham, tak jelaslah kaedah kan. Tapi boleh je faham kaedah tu.
Tapi kita ambil misal yang lain yang lebih jelas. Semisal kat sini ni kurang jelas sebab kena gunakan istilah matematik, istilah nombor. Ada soalan lain? Yang mata kabur tu dengan tasbih yang ditambah dengan syar'i itu boleh gunakan misal dalam yang dalam Dah tak boleh. Oh, boleh lah, pusing je. Tapi tak tentu jugalah sebab ada syarat dia khusus. Kalau kita pusing tak kena syarat dia, tak jadilah. Jadi kena refer kepada kitab juga, kitab yang lebih tinggi, kitab mantik. Lagi ada soalan lain? kira yang apa mazhab jumhur tu 6 kan, mazhab jumhur 6. Yang mata rakab min hamlatain tu yang sedikit. Mata rakabah. Mata rakab min hamlatain. Itu yang pendapat yang sedikit daripada manatikah. Satu saja. Yang pendapat sikit tu dia kata ada satu je bentuk. Tak ada 6, ada satu je. Jadi yang satu tu mutafaqun alaih lah. Yang satu tu semua sepakat bentuk yang first. Yang sikit tu kata ada satu saja bentuk. Yang jumhur kata tak ada 6. Jadi jumhur tambah lagi 5 lah, jadi 6. Faham ke tak? Faham? Siapa lagi ada soalan? Muhsin, tanya sikit Muhsin. Muhsin, tanyakan. Rashid Kelantan, tanyakan. Tanya nak bagi hadiah. Siapa nak? Main apa politik hadiah lah. Politik hadiah. Adik Zaidi ada soalan? Tak ada? Tak apalah, tak ada, kita tangguh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.